Nabi SAW nak kita menghayati sifat-sifat Tuhan. Kalau tak ada kuasa, lemah. Lemah tu maknanya tak molek lah. Kita orang Islam ni lemah. Jadi kena kuat. Ada kehendak. Kehendak tu, kalau kehendak kan Tuhan banyakkan kehendak dia, segala yang berlaku dengan kehendak dia. Kita pun kena ada kehendak. Tak boleh tak ada kehendak. Tak ada apa-apa kehendak dalam hidup. Hidup gitu je. Hak naknya hak baik lah. Kehendak tu hak naknya hak baik. Kalau kehendak tu kehendak jahat, niat jahat, tak boleh. Itu berdosa pula. Hak kita kehendak tu hak baik. Gitu. Hak baik tu mengikut syariat lah. Kalau bunuh orang tak boleh. Tapi Tuhan bunuh orang tu dengan kehendak dia. Dia tak apa. Sebab tu kehendak dia tu tidak serupa dengan kita. Kehendak dia orang tu kena bunuh. Memang dia lah mati dengan cara lagu tu. Tak apa. Kita tak boleh. Dari segi syarak syariat tak boleh bunuh orang. Tidak kata kehendak tu bebas lah, sebebas-bebas je. Tak. Kehendak tu dalam batas. Tapi kalau kita ada kehendak, ada kuasa, ada sifat mendengar, sifat mendengar, dan mendengar tu kalau luah kita kata, sifat mendengar kita tu kita kata, kalau kita dengar dengan telinga saja terhad. Tetapi kalau kita pasal keset kau gapo kau, misalnya orang yang nak melakukan jenayah, kisah pasal kamera kau, kita kata kamera sisi, jadi kita boleh nampak. Itu tidak menggunakan mata, tapi kita cuba buat untuk mengawasi keadaan itu. Jadi kau sempurna, kau boleh. Itu makna menghayati, mengamalkan sifat melihat. Tuhan nampak belakang dan dia tidak menggunakan mata. Kita kalau tak guna mata tak boleh. Tapi bolehkan dengan menggunakan alat-alat kan. Kita cuba buat untuk melihat yang lebih lagi. Hak jauh kita boleh melihat melalui TV kau, melalui strong kau, kita kata kita boleh lihat. Jadi kita kalau kau banyak kita dapat lihat, kau boleh. Bintang kita tak nampak dengan mata biasa. Kita pakai teleskop, nampak bintang-bintang. Boleh. Itu makna kita menghayati sifat melihat. Sifat melihat Allah. Sifat melihat Allah, dengan sifat melihat itulah dia boleh hukum orang. Saya rasa orang ni buat jahat, buat nyayang orang tak nampak, dia nampak, dia tunjuk, senyap kan. Kalau kita boleh tunjuk lagu tu, senyap jugalah penjenayah. Dia tengok tu siapa, tengok gambar misalnya. Jadi kau sempurna. Itu makna di sebalik sifat-sifat Allah SWT. Dia memberi kemajuan kepada kita, bukan melemahkan. Tidak. Dia tidak suruh kita bersifat dengan sifat lemah, sifat tuli. Hak tu halah kurang tu tak sah. Dengan sebab itu kalau kita tuli pun molek, kalau kita cuba atasi. Kalau buta pun cuba atasi, biar jadi celik. Hak tu kau molek. Kalau buta dengan pakai earphone kau, ataupun apa-apalah kita kata, molek. Sebab apa? Sifat hak tu tuli tu tak molek, kurang. Mana nak suruh sempurna. Apabila seseorang itu sempurna segala-galanya, barulah keputusan dia tu semakin dekat dengan ketepatan. Dan ketepatan yang dikehendaki daripada kita manusia ni sekadar tu tak apa dah. Dengan menggunakan alat-alat tadi, akal, menggunakan itu cukup dah. Tak apa dah. Walaupun kita tak tahu habis juga perkara, tak tahu habis juga perkara. Itu maknanya jadi ini dalam hasyiah ni disebut lagi, dia kata tidakkah ada hadis yang lain yang menyebutkan kalau orang tu mengucap la ilaha illallah masuk syurga, tak payah apa-apa hak ni masuk syurga juga. Dah boleh dah dengar tu, apa awak ke dia hak ni. Nah, apa maksud ni? Kata apa ni? Ingat hak ni apa kelebihan dia? Dia nak ayatnya hak tu sepatah tu dia tidak memberi makna menghayati. Hak ni dia nak suruh menghayati. Kalau orang tahu sifat Tuhan, hak ni semua ni dia faham betul, maknanya tak ada dah yang dikehendaki daripada dia lebih daripada tu. Sekadar tu pun cukup dah untuk membolehkan dia masuk ke dalam syurga. Cukup dah.
Begitulah. Babus su'al bi asma'illah wal isti'adzah biha. Ini bab minta dengan menggunakan nama Allah dan berlindung dengannya. Jadi hak ni dia nak raya akidah belakang. Kita orang Islam minta apa-apa dengan nama Allah, bukan dengan nama hak lain-lain. Kalau tidak syirik. Dengan nama berhala ke, dengan nama tok nenek yang sudah mati ke, dengan nama wali-wali ke, dengan nama syaitan ke, dengan nama syaitan ke, itu syirik jadinya. Tak boleh. Tidak ada tauhid lah. Sekarang ni nak ajar tauhid. Tauhid lagu mana? Orang tauhid lagu mana? Kalau dia minta dengan Allah. Kalau dia minta perlindungan dengan Allah. Bukan minta perlindungan dengan jin, syaitan, dengan apa semua tu. Tidak. Itu dia nak ayat. Lepas tu bila minta dengan menggunakan nama mana? Nama mana-mana pun boleh. Nama mana-mana pun boleh. Tetapi hak biasa dia diajarnya a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Itu. Kalau minta dengan nama bismillahirrahmanirrahim. Itu hak biasanya. Riwayat daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW, dia kata sesiapa yang nak pergi tidur, ketilam dia ataupun ke tempat tidur dia, hendaklah dia kebah dengan ujung kain dia 3 kali. Dia kebah dengan ujung kain dia. Jadi hak ni tidak bermakna ini saja caranya. Nabi SAW nak ikat kita dengan cara ni. Kalau kita buat dengan cara lain tak boleh. Ada. Tidak gitu. Banyaklah dalam hadis ni. Misalnya dia kata suruh kebah dengan ujung kain. Lepas tu kalau kita sapu dengan nyapu sapu, kalau kita isap dengan vacuum misalnya, tak boleh kah? Super tula. Yang maksud dia nak suruh cuci lah. Nak suruh cuci. Nak suruh cuci. Satunya tempat tidur tu kena bersih. Yang kedua, kita kena pastikan yang suruh kebas ni takut-takut ada dalam kain selimut duduk situ tu ke, ada jeking ke, lipah ke, gapo ke. Kalau kejut saja pada ada. Apatah lagi kalau memang ada hak bisa. Jadi tujuan suruh kebas-kebas tu nak suruh bersih lah. Nak suruh pastikan tidak ada benda-benda yang membahayakan itu. Kalau kita tak buat, ni dosa ke? Tidak termasuk dalam bab dosa. Ini termasuk dalam bab adab. Adab. Nabi SAW mengajar kita, dia tidak ajar tentang halal haram saja dah. Dia ajar juga kita tentang disiplin ataupun adab. Dia tu sebagai ayah. Sebab itulah dia kata dalam hadis yang lain, innama ana lakum bimanzilatil walid. Aku ni bagi kamu supaya ayah lah. Jadi beza Nabi SAW ni daripada pemimpin-pemimpin yang lain. Kalau pemimpin-pemimpin yang lain, dia orang pemerintah, negarawan, dia nak cara ke negara. Tak ada nak cara ke tempat-tempat tidur ni. Cara nak masuk jambai lagu mana, nak tubik jambai, dia tak akan kecek dah. Orang pun akan marah ke dia kalau kecek benda-benda lagu tu. Sebab apa? Jadi mengganggu dia tu sebenarnya. Dia tak ada. Kemampuan dia tu tak ada kalau dia duk ganggu benda-benda lagu tu. Orang pun tak say. Orang nak benda lain yang sepatut dia buat lah. Tapi Nabi SAW tidak gitu. Sebab dia Nabi. Dia bukan negarawan sahaja, bukan pemerintah sahaja. Tidak. Tapi dia segala-galanya. Menjadi qudwah, menjadi uswah, ikutan kepada kita dalam segala-galanya. Dalam bab ni supaya lah. Supaya. Jadi 3 kali untuk nak pastikan. Bahawa itu sudah betul-betul bersih. Wal yaqul bismika rabbi. Inilah maknanya minta dengan nama Allah. Bismika rabbi wada'tu jambi. Jadi Rabb itu salah satu nama Allah. Jadi tidak semesti sebutkan Allah, perkataan Allah, nama-nama Allah yang lain boleh. Misalnya sini bismika rabbi. Maknanya aku meminta pertolongan. Aku meminta pertolongan dengan nama mu Tuhanku. Gitu. Jadi kata hak ni, itulah yang Nabi SAW ajar.